Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan satu daripada PES Melaka akan membentangkan mengenai dengan tokoh alam sekitar, iaitu yang bahagia itu Profesor Datuk Dr. Abdul Samad bin Hadi. Tugasan ini adalah bagi tujuan subjek kenegaraan Malaysia. Disediakan untuk Dr. Nik Mawardi Muhammad, disediakan oleh Mazhar binti Adu Manas 276524, Nur Syamiru Azad bin Said bin Ali 276627, Muhammad Amin Saifuddin bin Syarif 276590, Muhammad Syazwan bin Azhar 276576 dan Nur Ain binti Muhammad Muhsin Zulkarnain 276778. Seterusnya adalah pendahuluan. Merujuk perancangan akademik bagi subjek SADN 1033 Kenegaraan Malaysia. Tema tugasan kumpulan pada semester ini adalah berkenaan dengan tokoh tempatan. Sehubungan tu kumpulan satu PES Melaka iaitu kumpulan telah memilih yang bahagia Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi sebagai tokoh tempatan kerana banyaknya sumbangan beliau dalam bidang kelestarian alam sekitar. Selain tu, beliau juga turut menerima anugerah Tokoh Adab Fatih Negeri Sembilan. Berikutan daripada pandemik COVID-19 ni, Majlis Kehormatan Negara telah mengeluarkan satu arahan untuk larangan melintas negeri yang masih lagi berkuat kuasa sehingga sekarang ni. Oleh itu, kami bersetuju dan memutuskan supaya hanya salah seorang sahaja daripada ahli kumpulan kami yang menetap di Seremban Negeri Sembilan untuk hadir ke sesi tembuhan tersebut. Memandangkan yang bahagia Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi ini juga adalah menetap di Parlimen Negeri Sembilan. Justru tembuhan ini diadakan secara bersemuka di kediaman beliau pada 16 Mac 2021 jam 2.30 petang. Pautan mengenai dengan YouTube ni ada di Syazwan Saza, https YouTube, boleh didapatilah di sana. Seterusnya, yang bahagia Profesor Emeritus ini adalah merupakan seorang ahli akademik dalam bidang sains sosial pada mulanya, dan seterusnya beliau ni meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang geologi dan juga alam sekitar. Beliau juga adalah seorang pesara daripada Universiti Kebangsaan Malaysia setelah beliau berkhidmat selama 44 tahun di sana. Jabatan beliau berbagai jawatan penting pernah disandang oleh beliau lah. Jawatan yang tertinggi yang pernah disandang oleh beliau adalah sebagai Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi daripada tahun 2002 hingga 2004, dan juga dia pernah menjadi seorang Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik daripada tahun 2000 hingga tahun 2000. Beliau merupakan seorang ahli akademik dan juga penyidik. Sebenarnya beliau ni sebelum bersara, beliau adalah merupakan seorang pengelola di Institut Alam Sekitar di UKM dari tahun 2004 hingga tahun 2014 bersama beberapa pasukannya yang khusus dalam bidang kelestarian alam sekitar. Walaupun beliau ni dah bersara, tapi beliau masih lagi aktif dalam bidang alam sekitar dan juga ekologi kerana beliau masih lagi dijemput menjadi bakal rujuk dalam bidang ni. Malah hingga ke hari ni beliau masih lagi memegang profil sebagai ketua kumpulan teras bagi Bandar Berdaya Huni dan juga Landscape Ekologi. Beliau bersama pasukan ini iaitu para penyidik yang lain masih menjalankan penyidikan terhadap Bandar Berdaya Huni dan Landscape Ekologi, di mana ia dilakukan secara berterusan. Tumpuan kumpulan teras ni adalah dengan melihat isu-isu yang berkaitan dengan berdaya huni bandar yang diterjemahkan kepada daya huni perumahan dan seumpamanya. Penyidikan yang dijalankan adalah berteraskan kepada jaluran kerangka menjejak, menyerap, memupuk dan seterusnya membudayakan aspek kelestarian dalam pembangunan bandar di negara ini. Beliau dan pasukannya juga mempunyai makmal lapangan yang menganjur daripada Proton City di Tanjung Malim hingga ke Linggi di sepadan Negeri Sembilan Melaka. Yang makmal ini merupakan makmal mega untuk menjalankan penelitian dan menguji perspektif, konsep, definisi dan aplikasi yang diambil, manakala dalam skala yang lebih besar penelitian berkaitan dengan daya huni bandar ini diterapkan di Seremban dan juga di bandar-bandar dalam lingkungan makmal mega, yakni yang tadi daripada Proton City Perak tu sehingga ke sepadan Kuala Linggi Negeri Sembilan Melaka.
Seterusnya, melalui simakan dalam laporan tahunan Institut Alam Sekitar UKM, beliau juga telah menerima banyak geran-geran pendidikan dan juga telah banyak melahirkan pelajar sarjana dan juga sarjana kedoktoran, dan juga beliau juga banyak menerima pelbagai pencapaian lain lah, seperti beliau kerap menerima geran universiti, iaitu geran berbentuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Beliau juga sering mendapat geran daripada kementerian berbentuk FRGS dan juga ERGS. Beliau merupakan penyelia kepada program Pasca Siswaja bagi mod pengajian berbentuk pendidikan. Penyelia merupakan penyelia kepada mod pengajian yang berbentuk pendidikan dan tertumpu kepada Institut Alam Sekitar dan juga Pembangunan Lestari. Beliau juga dilantik sebagai penyelaras melalui jaringan kerjasama melalui MOU dan juga MOA bagi meningkatkan pendidikan serta program pembangunan untuk memenuhi keperluan pembangunan lestari. Okey, lantikan sebagai penyelaras di University of Geneva, Switzerland, bersama dengan pihak luar seperti daripada negara Eropah, Jerman, Switzerland dan juga Sweden, bersama dengan pihak kerajaan daripada kerangka model dan juga konsep antara projek bersama iaitu transisi kelestarian daripada Kuantan ke Pekan Pahang dan juga pelan pengurusan bagi sesebuah geopark di Langkawi. Okey, beliau juga banyak menghasilkan buku, jurnal, proceeding dan juga laporan teknikal serta lain-lain penerbitan. Beliau juga banyak menghadiri persidangan di dalam iaitu tempatan dan juga di luar negara di peringkat antarabangsa. Okey. Seterusnya beliau turut berkongsi untuk mendapatkan sesuatu dana ataupun geran pendidikan bukanlah sesuatu yang mudah. Antara cabarannya adalah persaingan yang sengit, kota geran yang sedikit, peruntukan yang kurang mencukupi. Okey, beliau perlu menempuh pelbagai cabaran untuk mendapatkan geran dalaman dan juga luaran, walaupun suka berletak gigi usaha dan terus mara bagi memastikan pendidikan bersama pasukannya berjaya. Okey, hasil pendidikan tu juga sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, dia juga mementingkan hasil daripada bidang pendidikan yang diambil, di mana ia akan memberi kesan terhadap imej seorang pendidik. Okey, sebagai pendidik, geran atau dana yang diterima haruslah dijalankan dengan penuh disiplin, amanah, tekun, dan ia haruslah menepati objektif pendidikan. Impak daripada hasil pendidikan ini akan menaikkan nama universiti, pendidik dan juga negara. Ini kerana Lestari menjalankan pendidikan secara menyeluruh dan juga seimbang berkaitan dengan pembangunan, serta ia sebenarnya banyak membantu pihak kerajaan dalam pembentukan dasar dengan membangunkan keupayaan demi hasrat pembangunan lestari. Yang bahagia Profesor Dato' Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi juga merupakan seorang yang pintar. Beliau juga suka berkongsi ilmu manfaat, seorang yang berwibawa, beliau juga seorang yang berdisiplin, tekun, dan juga beliau juga seorang yang menjaga agama, yakni Islam sebagai tunjang dalam kehidupan beliau. Ini dapat dibuktikan melalui penulisan-penulisan beliau. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai beliau, ahli kurang saya yang seterusnya juga akan memperincikan mengenai di peringkatnya dan mengenai latar belakang, tahap pendidikan, buku jurnal yang diterbitkan, rahsia kesemangat, perasaan dan nasihat beliau, termasuk perihal beliau sebab beliau data diri, anugerah pencapaian dan semangat beliau. Seterusnya diserahkan kepada teman yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan bin Azham, nombor matrik 276576, ingin membentangkan berkenaan dengan tokoh yang kami pilih, iaitu tokoh alam sekitar. Tokoh kami adalah Yang Berhormat Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi. Sebelum terlupa, saya student UUM PACE Melaka, Pusat AA Melaka, JJ211. Saya akan membentangkan berkenaan dengan biodata tokoh. Beliau dilahirkan di Kuala Parit, Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada tarikh 12 Disember 1942.
dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Teraci, Kuala Pilah, Negeri Sembilan sehingga darjah 6 dari tahun 1950 sehingga 1955. Sejurusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Sekolah Tunku Abdul Rahman Star sehingga tahun 1963. Menerima tajaan beasiswa Colombo Plan untuk melanjutkan pengajian di Universiti Christchurch, New Zealand pada tahun 1964 sehingga 1969 dalam jurusan Geografi, Social Sains dan Geologi. Pada tahun 1977, beliau meneruskan pengajian PhD beliau di Universiti Flinders, South Australia, Adelaide dalam jurusan Social Sains. Kemudian pada tahun 1974, beliau mendirikan rumah tangga bersama Yang Berhormat Puan Rohani binti Alias. Selepas pengajian tamat di Universiti Christchurch, beliau berkhidmat di serata dunia di beberapa negara di Eropah seperti Jerman, Switzerland, Sweden, Denmark, Belanda dan Hawaii. Sekitar 1990, beliau kembali semula ke tanah air untuk menaburkan bakti di negara dan beliau telah berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia selama 44 tahun. Pada 2014, beliau dianugerahkan dengan gelaran Profesor Emeritus. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamirul Azad bin Sabda Ali, nombor metrik 276627 daripada PACE UUM Melaka. Saya akan menerangkan tajuk tentang rahsia kecemerlangan tokoh. Yang berbahagia Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad Hadi merupakan seorang tokoh dalam bidang alam sekitar, geologi, geografi. Beliau dilahirkan di Negeri Sembilan. Beliau merupakan seorang pelajar yang cemerlang sejak di bangku sekolah lagi. Profesor Datuk Dr. Abdul Samad Hadi mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tanjung Ipoh, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Tun Abdul Razak Johor Bahru dan seterusnya bersekolah di Sekolah Datuk Abdul Razak Sedar pada tahun 1957 sehingga ke tahun 1961. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajarannya ke Ipoh pada tahun 1962 di Sekolah Tunku Abdul Rahman. Di dalam carian saya, Sekolah Tunku Abdul Rahman merupakan salah satu sekolah berasrama penuh premier dan merupakan sekolah berasrama lelaki yang ditubuhkan pada tahun 1957. Sekolah ini menempatkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam pelajaran. Ini membuktikan bahawa Datuk Dr. Abdul Samad Hadi adalah seorang insan yang cemerlang sejak di bangku sekolah lagi. Di atas kecemerlangan beliau dalam pendidikan, yang berbahagia Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad Hadi telah menyambung pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Tidak berhenti di situ sahaja, dengan hasil usaha beliau dalam pelajaran telah membuka rezeki untuknya menyambung pelajarannya di universiti luar negara. Pada tahun 1964, beliau ditawarkan dengan tajaan beasiswa untuk melanjutkan pelajarannya ke salah satu universiti Colombo di Sri Lanka. Beliau melanjutkan pelajarannya dari tahun 1964 hingga tahun 1969. Semasa beliau melanjutkan pelajarannya di Sri Lanka, beliau telah banyak membuat kajian-kajian yang melibatkan tentang alam sekitar. Beliau adalah seorang yang mempunyai jiwa besar di dalam dunia pendidikan. Ini kerana setelah beliau selesai pengajiannya di Universiti Colombo Sri Lanka di peringkat ijazah sarjana muda, beliau kemudiannya tidak tunggu lama dan terus melanjutkan pula pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi iaitu ke peringkat ijazah sarjana atau master. Setelah selesai pengajian beliau di peringkat master, beliau pulang ke kampung halaman di Negeri Sembilan untuk membantu anak bangsanya serta ingin menambah bakti pada negara dan anak bangsa. Bagi menginspirasikan cita-cita beliau, Profesor Datuk Dr. Abdul Samad Hadi mengambil keputusan untuk mengambil diploma pendidikan. Tujuan beliau mengambil diploma pendidikan itu adalah bertujuan memudahkan beliau untuk menjadi seorang guru. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, di mana beliau adalah seorang yang berjiwa besar.
Beliau ingin melihat anak bangsanya berjaya dalam setiap bidang yang diceburi dan keluar daripada kesusahan. Dengan semangat yang tinggi dalam diri beliau itu telah membuatkan beliau menjadi seorang guru bagi mencurahkan segala ilmu yang ada pada dirinya untuk melihat anak bangsanya berjaya di mata dunia. Menurut daripada hasil tumbuh itu, beliau ada menyatakan bahawa beliau telah menerima tawaran daripada rakannya untuk bekerja di sebuah universiti di dalam Malaysia pada masa itu. Tawaran yang diterima oleh beliau adalah tawaran menjadi seorang pensyarah di universiti tempatan, iaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau bersetuju untuk menukar kerjaya daripada seorang guru ke peringkat lebih tinggi, iaitu dengan menjadi seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seperti mana yang diketahui tentang beliau, yang mana merupakan seorang yang mempunyai jiwa besar dalam bidang pendidikan, sudah tentulah beliau ingin melibatkan juga dirinya dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan dan juga pelajaran. Daripada perspektif ini, saya melihat beliau adalah seorang yang hebat dalam bidang pengajian dan pendidikan. Maka tidak salahlah jika beliau dianugerahkan sebagai seorang tokoh memandangkan jasa beliau ini. Yang berbahagia Emerita Profesor Datuk Dr. Abdul Samad Hadi tidak berhenti pelajarannya di peringkat master sahaja. Sebaliknya, dengan kecemerlangan dan semangat yang dimiliki olehnya, membuatkan beliau menyambungkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Bukanlah mudah bagi seorang pensyarah di sebuah universiti yang mempunyai tanggungjawab dalam mengajar dan mendidik anak bangsa untuk berjaya. Mungkin banyak juga yang terpaksa dikorbankan oleh beliau, seperti masa, wang ringgit, keluarga dan banyak lagi. Tetapi kesemua itu bukanlah menjadi batu penghalang untuk beliau melanjutkan pelajarannya. Beliau telah membuktikan dan mencabar diri beliau dan telah berjaya menyambungkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat PhD. Beliau menyambungkan pelajarannya di peringkat PhD pada tahun 1977. Iaitu di mana setelah 6 tahun beliau telah berkhidmat dan menabur bakti menjadi seorang pendidik di Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. Beliau yang telah menyambungkan pelajarannya di peringkat PhD bukannya di dalam universiti tempatan. Sebaliknya, beliau menyambungkan pelajarannya di universiti luar negara pada masa itu. Di mana seperti kita ketahui bahawa pada zaman itu bukanlah satu zaman yang serba canggih dan moden seperti zaman sekarang. Bagaimana seorang tokoh yang hebat menyambung pelajarannya di salah satu universiti yang berada di selatan Australia. Bukanlah mudah daripada seorang pensyarah sekaligus menjadi seorang pelajar di sebuah universiti luar negara pada masa itu. Namun, bagi seorang yang dianugerahkan sebagai tokoh, tidak akan mudah menyerah kalah selagi impian dan hasratnya belum tercapai untuk menggenggam segulung ijazah. Daripada sifat beliau ini, dapatlah kita ambil sebagai satu ikutan ataupun menjadikannya contoh supaya tidak berputus asa dan tidak mencipta alasan untuk berjaya. Antara sumbangan beliau dalam bidang pendidikan adalah seperti berikut. Yang berbahagia Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad Hadi merupakan ketua bagi kumpulan penyelidikan pengajian ekosistem, penilaian dan perancangan kelestarian dan kemampanan ekosistem bandar di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Berbekalkan kepakaran beliau dalam kemampanan ekosistem bandar, beliau dan beberapa pekaji iaitu Adnan Al-Hizri, Adri Amir dan Sarah Aziz telah menerbitkan sebuah buku berjudul Facet of Sustainability yang mengandungi aspek-aspek kelestarian di mana Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari berpendapat bahawa segala pemikiran dan idea haruslah dibukukan. Ini adalah disebabkan segala aspek yang berkaitan kelestarian dan pembangunan lestari semakin berkembang pesat, iaitu dari segi idea, teori, pendekatan dan teknik. Dengan terbitnya buku ini, pihak penulis termasuk yang berbahagia Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad Hadi sendiri amat berharap dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan yang banyak mengenai pembangunan lestari yang mampan seiring dengan peningkatan ilmu lestari ini. Selain itu, beliau juga terlibat sebagai penulis artikel di dalam buku terbitan penerbit UKM Press yang bertajuk Membudayakan Kelestarian, 2 Dasar Wara Lestari di Pesada Dunia.
Buku ini menyusuri sejarah penubuhan lestari dan pandangan para ilmuannya tentang perkara semasa yang menjurus kepada pembangunan lestari. Buku ini diibaratkan sebagai institutional memory yang mengandungi pelbagai pengalaman luas dan pemikiran yang kritis daripada penyumbang artikel yang terdiri daripada mereka yang berkaliber dalam isu kelestarian ini. Dengan terbitnya buku ini, sekaligus dapat melonjakkan imej lestari dan para ilmunya di pesada dunia. Petua dan rahsia kejayaan beliau. Beliau sering berpesan juga supaya mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kepada kita supaya untuk berjaya, baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Dari sini dapatlah kita ketahui bahawa beliau ini adalah seorang yang tidak sombong dan sentiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki oleh beliau. Antara lagi sikap dan rahsia kejayaan beliau yang dapat dilihat di sini adalah beliau seorang yang suka membina keyakinan diri dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Beliau juga adalah seorang yang suka mencabar diri beliau untuk menghadapi sesuatu perkara. Apabila melakukan sesuatu perkara, beliau akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Ini dapat dilihat bagaimana beliau diberikan begitu banyak penghargaan dan juga jawatan-jawatan yang penting dalam suatu organisasi. Sikap merendah diri beliau dapatlah dilihat dalam video pertemuan itu di mana beliau begitu merendah diri dalam berbicara sesuatu perkara. Cara percakapan beliau yang lembut dan wajah yang sentiasa senyum ini menunjukkan yang beliau ini bukanlah seorang yang suka meninggi diri, walaupun beliau menjawab jawatan-jawatan yang penting di dalam sesuatu organisasi. Tetapi sikap beliau yang merendah diri itu dapatlah dilihat daripada wajah beliau. Beliau menggambarkan dalam video pertemuan itu di mana setiap kejayaan bukanlah yang mudah. Banyak halangan dan cabaran yang perlu dihadapi bagi mendapatkan sebuah kejayaan. Ini bermakna beliau seperti ingin memberitahu bahawa tiada jalan yang singkat untuk berjaya. Ini dapatlah dilihat seseorang yang hebat sentiasa mementingkan pendidikan, di mana dengan adanya pendidikan, seseorang itu dapat membuktikan cita-citanya. Dengan pelajaran juga seseorang itu boleh dipandang dengan seorang yang berilmu dan sentiasa berfikiran positif. Jika seseorang itu yang mempunyai pelajaran, mudahlah bagi diri seseorang itu untuk mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat sekeliling. Sebab itulah orang yang sentiasa mementingkan kejayaan, ia akan sentiasa menumpukan sepenuhnya dirinya dalam sesuatu pelajaran. Bukan itu sahaja, orang yang berpendidikan ini juga akan sentiasa menjadi ikutan orang lain bagi mendapatkan kejayaan sepertinya. Beliau adalah seorang yang kuat berusaha. Ini juga adalah salah satu rahsia kejayaan beliau, di mana beliau berusaha untuk belajar bagi mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, bagi mengeluarkan diri dan keluarga daripada kemiskinan. Kejayaan dikecapi oleh beliau dapatlah kita ketahui. Apabila seorang itu melakukan perkara yang diredai oleh Allah SWT, maka kejayaan yang diperoleh beliau adalah juga rezeki daripada Allah SWT kepada beliau. Dengan itu, berakhirlah penerangan saya pada kali ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain binti Muhammad Musin Zakunai daripada PIS Cawangan Melaka UUM. Okay, saya nak buat penugasan kumpulan iaitu tokoh yang telah kami temu buat itu Emeritus yang berbahagia Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad Hadi. Okey, kejap. Tugasan saya iaitu mengenai perasaan, pesanan dan harapan tokoh. Okey, tokoh tersebut ialah pakar ilmuwan alam sekitar. Pesanannya adalah kepada generasi muda yang rata-ratanya sila internet dan media sosial kini perlu menggunakan kelebihan berkenaan untuk menarik lebih ramai orang menjaga alam sekitar, serta generasi muda negara perlu menjadi barisan paling hadapan sekali dalam memperjuangkan isu-isu alam sekitar dan kelestarian alam semula jadi. Okey, yang pertama, krisis yang sedang mengancam keberlangsungan hidup kita dan makhluk hidupan yang lain. Dengan pertambahan penduduk di Malaysia, aktiviti manusia dan pembebasan karbon dioksida juga turut bertambah. Hasil sisa buangan dan kumbahan juga sentiasa bertambah. Okey.
Okey, isu yang kedua, isu alam sekitar telah berubah wajah dan menjadi semakin kritikal. Ini bukan tertumpu kepada isu tempatan sahaja tetapi menjangkau luas menjadi isu antarabangsa. Apabila kita meneliti data-data statistik berkaitan dengan pencemaran alam, hati kita semakin sayu, kecut dan takut. Bencana alam yang berlaku di Malaysia ini berkaitan dengan ketidakseimbangan ekosistem. Bencana seperti banjir, jerebu, tanah runtuh dan lain-lain, kesemua yang berlaku adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Okey, kerosakan yang terjadi di darat dan laut menyebabkan hilangnya keindahan asli. Terumbu karang rosak padahal ia memberikan keuntungan yang besar dari segi ekonomi dan ekologi kepada manusia. Penciptaan alam ini adalah bertujuan untuk manusia mengambil manfaat daripadanya dan bukan memusnahkannya. Okey, harapannya ada 3 harapan, iaitu yang pertama sekali ialah ia menekankan kepada amalan hijau. Amalan hijau ini sepatutnya bermula dari rumah hingga ke tempat kerja, sama ada di organisasi kerajaan ataupun swasta. Amalan hijau ini mencakupi satu ruang lingkup yang luas serta berkait dengan semua bidang, sebagai contoh bangunan hijau, pemasaran hijau, perolehan, kerajaan hijau dan lain-lain. Okey, yang kedua ialah berkaitan pencegahan rasuah alam sekitar. Pencegahan ini amat perlu memandangkan orang-orang yang diberi kuasa serta dibayar gaji oleh kerajaan menjadi pengkhianat demi mendapatkan keuntungan peribadi dan sanggup memusnahkan alam ini. Okey, yang ketiga ialah isu kesedaran kepada masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang mengenai amalan hijau. Contohnya amalan hijau di bulan Ramadan. Okey, campur tangan keterlaluan manusia gagal mempraktikkan pembangunan lestari. Kemerosotan kualiti dan kemusnahan alam sekitar, kesedaran dan jati diri perlu dipupuk dalam jiwa generasi muda supaya mereka bersama-sama memelihara serta memulihara alam sekitar yang kian terancam. Eksploitasi melampau dari segi fizikal dan intelektual, gerakan sains dan teknologi secara membuta tuli tanpa tujuan spiritual dan teknologi serta pembaziran sumber terbukti menyumbang kepada keadaan krisis semasa. Okey, di negara maju, kebanyakan masyarakat muncul disebabkan perkembangan saintifik dan teknologi yang maju. Tetapi kekurangan pembangunan dan kemajuan menjadi pemangkin kepada masalah persekitaran di negara yang membangun. Okey, masyarakat mula keliru apabila muncul beberapa pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO yang menuntut supaya beberapa projek mega yang secara zahirnya dimaklumkan akan memberi manfaat kepada rakyat dan dapat memangkin ekonomi tempatan, dibatalkan atau dikaji semula. Sekadar memberi contoh, antaranya ialah laluan rel pantai timur iaitu ECRL, projek tambak laut di selatan Pulau Pinang, pengeluaran hasil hutan secara besar-besaran dari beberapa hutan simpan kekal dan penyahutanan bagi tujuan pembangunan. Okey, sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Saifuddin bin Sharif. Nombor matriks 276590 adalah dari ahli kumpulan bagi tajuk tokoh alam sekitar yang akan membentangkan bahagian nasihat tokoh iaitu Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi. Terdapat 3 poin nasihat yang telah diberikan iaitu pertama, membangunkan pemikiran tentang alam sekitar, kedua, mencari penyelesaian memulihkan alam sekitar,
Ketiga, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam menjaga alam sekitar. Kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan asas kepada perubahan amalan hidup masyarakat terhadap pelaksanaan tanggungjawab yang menjurus ke arah kecintakan alam sekitar. Kesedaran alam sekitar masyarakat Malaysia masih berada pada tahap yang rendah jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepun, Denmark dan Jerman. Keperluan untuk membina elemen baharu perlu diteruskan agar dapat membawa kepada perubahan amalan untuk menjadikan alam sekitar sebagai tempat yang sihat untuk didiami. Persekitaran yang baik bergantung kepada masyarakat atau warga dunia, dan kita merupakan warga dunia yang menjadi sebahagian daripada alam sekitar. Pemikiran manusia harus diubah daripada sikap mementingkan diri iaitu anthropocentric kepada berfokuskan alam sekitar ecocentric. Ini adalah kerana sikap terhadap alam sekitar mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap alam sekitar. Dalam penyelesaian pemulihan alam sekitar, beliau menyatakan pelajar yang dididik dengan amalan-amalan murni dalam alam sekitar akhirnya akan menjadi warga alam iaitu environmental citizen yang sentiasa sensitif terhadap isu-isu alam sekitar. Warga alam iaitu environmental citizen bermaksud seseorang yang menjadi ahli dalam kumpulan alam sekitar atau mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti alam sekitar dalam sesuatu jangka masa tersentuh dengan isu-isu alam sekitar dan mempunyai perasaan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah alam sekitar. Beliau juga menyatakan warga alam itu adalah individu yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan mengambil bahagian yang aktif untuk menyelesaikan masalah alam sekitar pada peringkat individu atau masyarakat. Selain itu, beliau juga menyatakan untuk badan kerajaan alam sekitar iaitu Jabatan Alam Sekitar merupakan satu jabatan yang memberi nasihat perundangan kepada jabatan yang selaras dengan perlembagaan persekutuan di mana sesuai perlembagaan negeri-negeri dan undang-undang lain dan juga mengambil kira dan dasar kerajaan dan kepentingan awam. Selain itu juga fungsi Jabatan Alam Sekitar memberi nasihat perundangan kepada Jabatan Alam Sekitar iaitu jabatan selaras dengan perlembagaan persekutuan dan undang-undang lain yang berkaitan, menggubal dan meminda undang-undang yang berada di bawah bidang kuasa jabatan, menyemak perjanjian dan dokumen perundangan yang lain yang berkaitan dengan jabatan, meneliti memorandum Jemaah Menteri, memberikan arahan bagi penyiasatan kes-kes di bawah bidang kuasa jabatan dan menjalankan pendakwaan di mahkamah bagi kes tertentu. Manakala Jabatan Perhutanan ini merupakan salah satu badan yang mengawal dan melindungi alam sekitar. Berikut adalah fungsi Jabatan Perhutanan iaitu menyelia kegiatan pembalakan, menyelia perubahan dan perjalanan industri berasaskan kayu, mengutip atau memungut hasil hutan dan menguatkuasakan undang-undang dan kaedah-kaedah hutan. Manakala pengairan dan saluran pertanian adalah membangun, mengendali dan menyelenggara kemudahan-kemudahan pengairan, saliran dan tebatan banjir serta menjalankan kerja pemeliharaan sungai bagi mendukung pembangunan dan kemajuan sektor pertanian, khususnya bagi faedah sektor pekebun-pekebun dan petani-petani kecil. Justru itu juga, nasihat beliau adalah bagi sahabat alam Malaysia adalah untuk memelihara alam yang dianugerah dan diamanahkan oleh Tuhan daripada dieksploitasi dan dimusnahkan oleh kegiatan manusia dalam pelbagai bentuk atas nama pembangunan dan kemajuan. Sahabat Alam Malaysia iaitu SAM merupakan sebuah NGO di Malaysia yang sangat prihatin dengan nasib flora dan fauna daripada ancaman manusia. Persatuan Pencinta Alam Malaysia, in English, Malaysian Nature Society (MNS) adalah satu badan bukan kerajaan yang tidak berasaskan keuntungan bagi pecinta alam sekitar di Malaysia. Nasihat beliau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam menjaga alam sekitar.
Pertama, beliau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menilai dan mengkaji kejadian alam sekitar sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ternilai. Allah menciptakan alam sekitar dengan fungsinya yang tertentu untuk kesejahteraan manusia bagi meneruskan kelangsungan kehidupan di muka bumi. Alam sekitar yang bersih dan sihat membantu kita untuk meneruskan kehidupan dalam kesejahteraan. Walaupun begitu, ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini tidak menyebut secara khusus cara-cara untuk menjaga alam sekitar. Contohnya firman Allah dalam surah Hud ayat 61. Dan kepada kaum Thamud, kami utuskan saudara mereka, Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Allah telah memberikan manusia itu tanggungjawab untuk memakmurkan alam ini dengan meramaikan para penduduk alam ini agar peranan sebagai pemakmur semakin mudah. Beliau menyatakan bahawa peluang yang Allah berikan ini menunjukkan kasih sayangnya, ditambah pula dengan janji Allah untuk merahmati dan memperkenankan doa-doa di perut para hambanya. Al-Quran juga telah banyak menyentuh mengenai kerosakan dan pencemaran alam yang dikaitkan dengan perbuatan manusia. Antaranya dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah berlaku kerosakan di darat dan di laut kesan daripada perbuatan manusia. Demikian supaya Allah merasakan kepada mereka terhadap kerosakan yang mereka lakukan, semoga mereka kembali bertaubat. Beliau juga menekankan bahawa dalam agama Islam, Al-Quran dan Sunnah sememangnya memberikan penekanan yang serius mengenai penjagaan alam sekitar, yang mana kedua-dua sumber perundangan ini menyeru manusia untuk mengekalkan pemeliharaannya sebagai satu kurniaan atau nikmat yang ada lagi. Beliau menggesa agar kita untuk memanfaatkan khazanah alam yang mana usaha murni ini disanjung mulia oleh agama Islam, bahkan dianggap sebagai ibadat yang agung di sisi Allah. Sekian sahaja daripada saya untuk tokoh nasihat alam sekitar. Sekian, terima kasih. Di akhir sesi temubual ini, sebenarnya sesi temubual ini bukan saja kami dapat mengenali tokoh alam sekitar ini dengan lebih dekat, malah melalui temubual ini juga dia dapat memberikan inspirasi kepada semua ahli kumpulan kami akan kepentingan untuk menghargai dan memelihara alam sekitar dalam persekitaran pembangunan yang maju. Ini kerana manusia dan juga alam sekitar sangat berhubungan kerana kedua-duanya saling mempengaruhi antara satu sama lain. Okey, mutakhir ni bencana alam sering berlaku akibat daripada kesan pemodenan yang dilakukan oleh manusia sehingga dia memberikan kesan kepada alam sekitar. Perkara ini berlaku disebabkan oleh pembangunan dan juga kerakusan manusia tanpa mengkaji kesan jangka panjang kepada bumi dan manusia pada masa akan datang. Okey, kajian yang berterusan oleh beliau dan juga pasukannya diharap dapat membantu dalam menyerap dan memudayakan aspek kelestarian dalam pembangunan, dan dengan demikian alam sekitar tak dapat dipelihara. Okey, malahan kajian beliau dan juga pasukannya iaitu yang bernama Lestari itu juga adalah selaras dengan dasar kerajaan, iaitu untuk kelestarian ekonomi, masyarakat dan juga alam sekitar. Okey, sesuai dengan saran beliau agar generasi muda ni dapat membangunkan pemikiran alam sekitar, kerana alam sekitar ni merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Taala kepada kita semua untuk menjaganya. Okey, sama seperti tema Minggu Alam Sekitar sebelum ini, iaitu alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Okey,
Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Samad bin Hadi kerana telah memberikan masa berharga beliau untuk kami. Diharapkan kajian berterusan oleh beliau dan juga pasukannya, iaitu Lestari, akan membuahkan hasil yang positif sehingga dapat membentuk sebuah negara yang maju namun tetap memastikan kelestarian alam sekitar dan pembangunannya tetap terjaga. Oleh itu, kami Kumpulan 1 PES Melaka mendoakan semoga Allah SWT memberikan kesihatan yang baik, umur yang bermanfaat kepada beliau dan semoga Allah SWT juga memberikan kebaikan kepada beliau. Amin. Sekian saja tugasan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.